A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada bulan Ramadan. Wa ballighna lailatul qadr, dan sampaikanlah kami ke malam Al-Qadar yang penuh dengan keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum, salam Ramadan, salam sejahtera kepada seluruh warga SK Jalan U3 Subang Perdana. Apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat seluruh para guru-guru dan seluruh para pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dilupakan juga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah lah, jutaan tahniah kepada panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab SK Jalan U3 Subang Perdana, kerana di atas kejayaan menganjurkan program tazkirah santai bersempena dengan nuzul Al-Quran. Dan terima kasih jugalah kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan sedikit tazkirah peringatan kepada seluruh warga SK Jalan U3 Subang Perdana. Baik, para guru dan seluruh pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan keizinan Allah pada pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, dan sekali lagi kita diberikan kesempatan, peluang untuk kita menyambut hari nuzulul Quran, hari mengingatkan kita berkenaan dengan peristiwa turunnya Al-Quranul Karim yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku umat Islam, kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, merujuk kepada ayat-ayat yang saya bacakan tadi, murid-murid tolong ambil perhatian, jangan tidur, perhatikan betul-betul, hayati betul-betul tazkirah kita pada pagi ini. Kita menghayati dalam arti kata betapa pentingnya peristiwa nuzulul Quran kepada kita ni, betapa pentingnya Al-Quran ini diturunkan kepada kita selaku umat Islam. Ayat yang saya baca tadi, Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan, para pelajar sekalian, mengisyaratkan kepada kita betapa istimewanya bulan Ramadan, betapa besarnya bulan Ramadan, betapa bernilainya bulan Ramadan kepada kita ini, yang kita pun sedia maklum satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quranul Karim hanya bulan Ramadan sahaja. Kita tak jumpa Allah Ta'ala sebut bulan Syawal, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Kita hanya jumpa Allah SWT sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa pada kita? Kenapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat special pada kita? Sangat bermanfaat kepada kita, pelajar-pelajar sekian. Sebab apa? Sebab unzila fihil Quran. Sebab diturunkan Al-Quranul Karim kepada kita, yang mana Al-Quran inilah yang menjadi sumber rujukan kita, panduan hidup kita, daripada A sampai Z, daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, macam-macam pengajaran, macam-macam iktibar, macam-macam ilmu, macam-macam panduan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita sebagai hamba-Nya, supaya hidup kita di atas muka bumi ini, hidup kita terarah, hidup kita terus dalam keadaan sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa maksud dia? Jalan kita berpegang kepada Al-Quranul Karim yang mana diturunkan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bertuah kita tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, pelajar-pelajar sekalian, bertuah kita. Kita rasa sangat beruntung, kita rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihantar ke muka bumi ini sebagai orang Islam, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah kita kebetulan mak ayah kita orang Islam, dan turun pula pada kita orang Islam, kita orang yang sentiasa duduk dengan Quran, baca Quran, kan? Kebetulan pula bulan Ramadan ini kita disarankan untuk banyak baca Quran, kerana bersempena dengan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, memang kena banyak baca Al-Quran. Ini dia, kita sangat bersyukur. Alhamdulillah. Dalam bahasa Arab kita baca doa, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami dengan nikmat Islam dan nikmat iman, kerana kita berpegang kepada Al-Quranul Karim. Ini dia. Inilah keberkatan Ramadan. Kita nak menyambut, kita nak menghayati bulan Ramadan, 17 Ramadan ini, mengingatkan kita tentang peristiwa turunnya Al-Quran kepada kita, turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat satu lagi yang saya baca, Allah SWT sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah SWT sebut, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ni. Tadi ayat yang umum, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Okey. Bila ditanya kepada kita, bilakah turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan spesifik lagi, bila? Hari apa? Malam apa tu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sebab tu ada ulama menyebut malam Al-Qadar itu di antaranya mungkin berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan, sebab turunnya Al-Quranul Karim itu pada 17 Ramadan. Ini dia. Inilah nilai mahalnya kita duduk di bulan Ramadan ini, bulan diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran pula terdapat satu malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang kita katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Al-Qadar, malam itulah malam yang barakah, malam yang berkat. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kitab suci yang penuh dengan keberkatan, iaitu Al-Quranul Karim, yang kita duk sentiasa baca-baca ini. Kalau ikut sejarah lah, saya berkongsi sikit. Quran turun pada malam Al-Qadar min Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah fi sama'id dunya. Allah SWT turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, langit dunia, 30 juzuk sekaligus, jumlatan wahidah, sekaligus pada malam Al-Qadar. Kemudian daripada langit dunia turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun.
berperingkat-peringkat mengikut peristiwa-peristiwa tertentu. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita sedia maklum, kita sedia tahu, inilah mukjizat terbesar yang terdapat, yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quran ini bersempena kita nak menghayati nuzul Al-Quran ini, kita sama-sama memahami Al-Quranul Karim yang turun kepada kita, yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ini mempunyai 1001, boleh jadi ratus ribu, boleh jadi juta-juta pengajaran, iktibar, ilmu yang kita dapat, mukjizat yang kita dapat daripada Al-Quranul Karim. Daripada dulu sampai sekarang manusia melihat keajaiban, kehebatan Al-Quranul Karim yang dipegang oleh umat Islam. Orang kafir sendiri pun, non-Muslim sendiri pun, musuh-musuh Islam sendiri pun, mereka gerun melihat kita umat Islam yang kuat berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang, tidak ada manusia, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang membenci Islam, yang dengki dengan Islam, yang tak senang duduk melihat ajaran Islam berkembang di atas muka bumi ini, mereka tak berjaya daripada dulu sampai sekarang untuk mengubah isi kandungan Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Inilah di antara kita menghayati nuzul Al-Quran ini, kita memahami bahawa Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, dan kami jugalah yang berhak menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menjaga Al-Quran ini, kesucian Al-Quran ini, daripada diselewengkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Mereka nak ubah satu huruf pun tak boleh. Mereka nak ubah satu baris pun tak boleh. Kalau nak dikomparekan dengan kitab-kitab lain, kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya, mereka berjaya mengubah suai. Sebagaimana berlaku kepada agama Yahudi. Kitab Yahudi yang asalnya dia orang bakar, dia orang buang, dia orang buat, dia orang tulis kitab baru, kitab Yahudi. Yang suci, kitab Taurat itu datang daripada Allah SWT, mereka seleweng mengikut hawa nafsu menulis, sampai terkandung dalam kitab sesat mereka selewengkan kitab. Mereka tulis dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala bergusti dengan Nabi Yaqub. Allahu Akbar. Teruk betul ajaran Yahudi ni. Sampai tahap gitu dia orang boleh cerita mengarut kepada Allah, Tuhan yang kita sembah ini. Allah SWT bergusti dengan Nabi Yaqub, bertumbuk, akhir sekali Allah Ta'ala kalah. Cerita tak masuk akal, tuan-tuan, pelajar-pelajar sekalian. Allah Ta'ala kalah, kemudian Nabi Yaqub yang menang. Benda yang mengarut ajaran sesat dalam agama Yahudi. Begitu juga kitab Injil diselewengkan, macam-macam diselewengkan. Mereka mengatakan Tuhan ni, Allah ni ada isteri, ada anak, Trinity, Tuhan ayah, Tuhan mak, Tuhan anak dan sebagainya. Mereka selewengkan dalam kitab. Padahal dalam yang asalnya kitab Taurat, kitab Injil itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suci. Tidak ada ajaran-ajaran yang sesat. Tapi bila kita bandingkan dengan Al-Quranul Karim, semenjak dia diturunkan kepada Nabi SAW 1400 tahun yang dahulu, turun kepada Nabi 30 juzuk. Usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk nak ubah suai, nak selewengkan isi kandungan Quran tak berjaya sampai sekarang. Beberapa tahun yang lepas, saya nak berkongsi sikit. Pernah saya terbaca ada satu berita tu lah. Dia sebut ada pengakuan seorang Melayu, pengakuan seorang Melayu di negara kita, bagaimana mereka diupah oleh Kristian
kan. 1,000 orang Kristian, padri Kristian bayar dia orang Melayu ni 1,000 seminggu. Masya Allah, 1,000 seminggu tuan-tuan. Untuk apa? Bayar 1,000 dalam masa seminggu tu untuk ubah suai isi kandungan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia duk fikir punya fikir, buntu kepala otak. Macam manalah nak ubah suai Al-Quran ni? Tak boleh, tak mampu. Kalau ubah pun, akhir sekali orang tahu kantoi dan sebagainya, orang akan kata, orang akan cop dia ni tak betul, dia ni gila. Sebab mengubah suai Al-Quran. Tak boleh. Tak boleh. Inilah hebatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah yang memelihara Al-Quranul Karim. Masya Allah, subhanallah. Jadi tak payahlah orang kafir, tak payahlah duk bermimpi mereka nak ubah suai Quran, mereka nak selewengkan Quran. Dia orang bakar lah. Baru kita banyak dengar cerita kan, adik-adik pelajar, kita dengar banyak cerita orang pijak Quran, orang bakar Quran. Lepas tu dia ada setengah tu dia kencing, dia berak atas Quran. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala bagi bala pada mereka ni. Masya Allah. Sebab Allah Ta'ala memelihara Al-Quranul Karim. Jadi para guru, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari sudut lain kita tengok, Masya Allah, Subhanallah, kita tengok daripada Quran tu sendiri, macam-macam pengajaran kita dapat. Quran menceritakan kepada kita kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum kaum Samud, kaum Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana keingkaran mereka, dosa-dosa mereka melawan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam pengajaran dalam Quran kita tengok, kita baca bagaimana nasib kaum Samud, bagaimana nasib kaum Ad dan sebagainya. Kita tengok, ya Allah, banyaknya pengajaran yang kita dapat dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu rugi kalau kita tak baca Quran. Kalau kita duk asyik baca Facebook saja, Masya Allah, ruginya. Kita duk asyik baca Facebook saja, asyik duk baca WhatsApp saja, tapi Quran kita tak baca. Quran kita tak baca, ataupun duk baca komik-komik saja. Adik-adik pelajar-pelajar sekolah duk baca komik saja, tak baca Al-Quran, Allah rugi. Sebab dalam Quran itu macam-macam pengajaran kita dapat. Sebab tu ada surah Al-Baqarah. Mungkin adik-adik pelajar SK Subang Perdana ni, SKU 3 Subang Perdana ni, mungkin kita tanya-tanya, kenapa adanya surah Al-Baqarah? Surah lembu betina. Secara ringkaslah saya sebut. Ustaz sebut pada pelajar-pelajar, surah lembu betina, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Sebab dalam surah ni menceritakan, di antara kandungan cerita dalam surah ini, menceritakan tentang bagaimana lembu ini menjadi bahan sembahan Bani Israel. Orang-orang dulu sembah lembu, dia sembah lembu jadi Tuhan. Allahu Akbar. Sedangkan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan binatang Tuhan kita. Tapi malangnya manusia menjadikan sebahagian binatang, contohnya lembu, sebagai bahan sembahan. Mereka sembah lembu, mereka menganggap lembu ni binatang yang suci. Mereka menganggap lembu ni Tuhan. Allahu Akbar, Subhanallah. Ini ajaran sesat yang berlaku di zaman Bani Israel dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran bagaimana mereka menyembah lembu. Sebab itulah adanya perintah supaya Allah Ta'ala perintahkan supaya melalui Nabi Musa alaihissalam supaya dibagi tahu kepada Bani Israel sembelih lembu. Apa maksud sembelih lembu tu sendiri? Di antara maksud dia sembelih ajaran sesat manusia yang menyembelih lembu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Macam-macam pengajaran kita dapat dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah, kita tak boleh mensyirikkan Allah, kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Kalimah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Jadi
seluruh warga SK U3 Subang Perdana, kita mengambil iktibar ini. Ada satu cerita lah saya nak teringat kan. Bab surah Al-Baqarah ni, ada satu pagi tu, ada satu hari tu solat Isyak, satu malam tu kan, solat Isyak, imam pun satu hal kan, dia baca surah Al-Baqarah, punyalah panjangnya sampai menggeletar lutut makmum ni. Sampai menggeletar lutut sebab baca surah Baqarah kan panjang. Jadi ada seorang hamba Allah tu lepas mayang, dia tanya orang sebelah, imam baca surah apa tadi ya? Surah Baqarah tadi tu. Surah Baqarah ni apa? Lembu. Surah lembu ni panjang. Iyalah, surah lembu ni panjang. Penat. Dia pun balik kan. Esok datang tak sempat nak semayang lagi, dengar imam baca surah Al-Fil kan. Duk serik dia semalam menggeletar lutut ni semayang jemaah ni. Tiba-tiba pagi esok tu subuh, imam baca surah Al-Fil kan, surah Al-Fil. Jadi dia cepat tanya orang sebelah, imam baca surah apa ni? Surah Al-Fil, surah gajah. Surah gajah kan. Semalam surah Baqarah menggeletar lutut, tak tahan lamanya imam baca surah lembu. Pagi ni imam baca surah gajah. Allah, dia pun tak jadilah balik semayang kat rumah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ni orang jahil lah zaman dulu berlaku kan. Zaman dulu berlaku orang jahil. Mereka tak boleh nak beza di antara surah Baqarah dengan surah Fil. Surah Baqarah panjang, dia duk anggap surah Fil ni lagi panjang lah, sebab gajah lagi besar daripada lembu. Jadi mestilah surah gajah tu lagi panjang daripada surah lembu. Allahu Akbar. Tapi tanggapan itu salah. Rupa-rupanya surah Al-Fil ni baca rasanya tak sampai seminit. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Cuba cikgu kira berapa saat. Pendek je surah Al-Fil ni, tapi sebab jahil tak boleh nak beza dengan surah gajah dengan surah Baqarah. Ada juga orang tanya, kenapalah ada surah binatang-binatang ni, tapi nak cerita pada kita surah Baqarah ke, surah Al-Fil ke, surah Ankabut ke, ini semua surah-surah yang memberikan banyak pengajaran iktibar kepada kita. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran cerita tentang masalah sekarang, masalah yang berlaku sekarang, macam-macam pengajaran yang kita dapat sekarang ini. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Ni sekarang berlaku kan, aktiviti zina, na'udzubillahi min zalik kan. Sesungguhnya arak itu daripada keburukan, daripada najis. Arak itu adalah rijisun min amali syaitan, najis, perkara yang buruk, perkara yang kotor daripada amalan syaitan. Dalam Quran sebut. Sekarang ini orang minum arak, kita dengar ada orang Islam minum arak dan sebagainya. Quran mencerita tentang masalah sekarang. Quran juga menceritakan tentang apa yang akan berlaku, iaitu hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan berlaku sekian, diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ini kita menghayati nuzul Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran kepada kita, sebagaimana ayat yang di awal tadi Ustaz baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberi keterangan kepada manusia di antara petunjuk dan furqan, yang boleh membezakan di antara yang betul dengan yang salah. Itulah Al-Quranul Karim kan? Sebagai contoh, banyaklah contoh kita nak sebut dalam Quran ni. Allah SWT tersebut, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ini pesanan Allah SWT kepada seluruh manusia. Bukan kita orang Melayu saja, bukan orang Islam saja, seluruh manusia kena ambil pesanan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa dia? Wahai manusia, hendaklah kamu makan di atas muka bumi ini daripada sumber yang halalan tayyiba.
Ni sekarang kalau orang tak ambil makanan yang halal, risau dijangkiti pelbagai penyakit, makan daging yang tidak disembelih dan sebagainya, yang tak halal, yang bercampur dengan benda-benda yang haram, kan, khinzir dan sebagainya. Ini Quran mengajar kita, Quran memberi panduan pada kita. Carilah yang halal, carilah yang tayyibah, cari yang halal dan tayyibah dalam bab makanan. Sebab tu Islam datang kepada kita ni sangat meneliti makanan-makanan yang halal. Bukan kata zat tu saja, sumber tu. Beli makanan tapi makanan tu daripada duit curi dan sebagainya. Itu pun kita kena berhati-hati juga. Ini Quran turun kepada kita syarat dengan pengajaran, iktibar kepada kita, dan betapa ruginya kalau kita tak baca Quran. Saya nak kongsi sikit cikgu-cikgu SK U3 Subah Perdana, pelajar-pelajar sekalian. Kita ambil